Anak saya kata, ayah sibuk betul lah, bawa lagi tengok Mat Kilau. Saya kata, okey. Saya terdengar jugalah yang mana filem tersebut dah ditayangkan dan ramai orang pergi tengok kan. So saya kata okey lah, as a reason for a family quality time together, hari Sabtu tu saya declare sebagai hari keluarga. So daripada pagi sampai ke malam semua aktiviti keluarga sahaja. So antaranya apa yang kami buat, kita pergi tengok filem Mat Kilau. Okeylah, kita pun tak nak banyak masa sangat kita punya sharing ni. So dengan itu tuan-tuan, jangan lupa untuk ambil peluang kebaikan pembelajaran kita pada pagi ini dengan tekan button share. So orang lain pun boleh belajar sesuatu. It's free anyway, tak ada apa pun. Tak ada apa nak rugi, tak ada apa nak risau, tak ada apa nak bimbangkan kan. Bila kita tekan button share tu, dah lah kita belajar sesuatu. Tengok orang lain pun belajar juga daripada kita punya effort tersebut. Jadi orang lain yang belajar sesuatu tu, sudah tentu kita dapat rantaian kebaikan ilmu yang manfaat tersebut. Alright? Okey, jom tuan-tuan, kita tak nak ambil masa terlalu banyak dalam sharing pagi ni, iaitu saya nak share 3 rumusan. Kisah dia macam ni tuan-tuan. Family saya ni bukan jenis tengok wayang selalu. Nak kata tak tengok wayang tu dulu pernah lah. Contoh dulu kami pergi tengok Boboiboy ya kan. Masa tu kan anak-anak saya memberontak lah. Boleh jadi Incredible Hulk lah kalau tak bawa mereka tengok Boboiboy ketika tu. Saya ingat tak boleh kira lah berapa kali kami pergi kan. And somehow kali inilah. So saya duduk sibuk dengan amanah-amanah saya lah kan. Dengan IRT, dengan agent semua kan. So anak saya kata, ayah sibuk betul lah, bawa lagi tengok Mat Kilau. Saya kata, okey. Saya terdengar jugalah yang mana filem tersebut dah ditayangkan dan ramai orang pergi tengok kan. So saya kata, okey lah, as a reason for a family quality time together, hari Sabtu tu saya declare sebagai hari keluarga. So daripada pagi sampai ke malam semua aktiviti keluarga sahaja. So antaranya apa yang kami buat, kita pergi tengok filem Mat Kilau. Alright, itu yang menjadikan macam mana yang jadi pergi tengok tu. Kalau ikutkan nak buat benda lain, tapi hajat anak-anak dia orang bincang, dia orang buat mesyuarat dengan ibu dia, kita pergi tengok filem Mat Kilau. Alright, and somehow it's satu filem yang senang faham lah, iaitu filem dalam bahasa Melayu dan memperceritakan tentang perjuangan. Kita dengar apa kita tahu, ini mesti cerita pasal perjuangan orang-orang dulu dan bagus untuk anak-anak tengok kan, struggle. Itu yang penting tu. And somehow ialah kita tahulah kan, kita sebagai mak ayah, kita orang yang kuat berusaha dengan ilmu, pengalaman, dengan peluh, dengan masa, kesihatan yang kita ada tu, kita usahakan bagi keselesaan kepada keluarga kita. Betul? So, namun somehow anak-anak kita kena tahu juga kan struggle-struggle yang orang-orang dulu lalu sebagaimana kita dapat nikmatnya hari ni. So, somehow itulah conclusion saya bagi kan. So, daripada filem tersebut, which is saya bukan pengkritik filem, bukan. Kita bukan dalam saja pagi ni nak dengar kritik, oh filem tu tak bagus, angle kamera dia, audio dia, pelakon dia. Bukan. Saya bukan dalam sudut itu. Yang saya nak sharekan hari ni 3 rumusan yang saya dapat hasil satu hari saya berada dengan keluarga dan menonton Mat Kilau tersebut. Itu yang saya nak cuba sampaikan lah apa dia. Baik. Yang pertama sekali tuan-tuan puan sekejap Okey. Ya, hopefully my ni okey baik. Yang pertama sekali tuan-tuan puan, rumusan yang saya dapat apa dia? Iaitu tuan-tuan puan, yang pertama sekali, rumusan aktiviti seharian saya itu, apa yang saya dapat ialah satu sudut, iaitu duit kita sekarang tengah sangat lemah. Duit kita sekarang tengah sangat lemah. Saya pergi tonton Mat Kilau. Dia punya tiket tu saja, saya dengan 6 beranak, lepas tu dengan popcorn, dengan nugget, hot dog lah apa semua kan, yang dia orang order tu, semua sekali dalam RM200. Itu untuk menonton. Yang sebelum tu pergi makan tengah hari dekat bawah tu, ada restoran Hadramaut, makan nasi Arab dengan keluarga apa semua kan, ambil lah lebih kurang so lebih kurang RM200. Maksudnya lepas tu dengan anak saya nak beli kasut apa semua, katalah dalam RM100. Maksudnya apa? Saya letakkan, saya lah ini pada saya, bila saya balik tu, saya telah habiskan RM500 dalam masa satu hari. Nak bagi tahu apa? Iaitu pada satu sudut pandang tuan-tuan perempuan, duit kita ni tengah sangat lemah. Very weak. Our money sekarang ni, the value of money, nilai duit kita itu sedang berada pada keadaan yang sangat-sangat lemah. Saya nak tarik sangat perhatian tuan-tuan perempuan dengan rumusan saya yang pertama ini. Because why? Dia berkait rapat dengan ekonomi semasa. Menonton Mat Kilau tu satu cerita, tapi nak bagi tahunya, lemahnya duit. 500 sehari tu main-main. Maksudnya kan,
Dulu we used to pride that, we used to be proud that kalau ada RM500 ni kita boleh letakkan diri sebagai seorang yang sangat-sangat berduit. Tapi tidak pada zaman semasa. Okay, kenapa ia berlaku? This is very good. Kalau tuan-tuan puan boleh dengar betul-betul ni, saya suka share sikit pandang tentang apa itu duit. Duit ni tuan-tuan puan adalah sehelai kertas yang dijamin nilai dia. Saya ulang balik Duit ini adalah satu kertas. Kejap, saya cuba ambil sekeping duit Saya nak bagi tuan-tuan puan betul-betul faham ni. Kenapa duit tu dia boleh jadi lemah. Okey, contoh macam ni lah kan. Okey. Ni kan saya ada RM50 kat tangan ni kan. Okey, baik. RM50 ni adalah sekeping kertas. Kalau saya koyak dua, nilai dia takkan jadi 25, takkan jadi. Contohlah kan, Tuan Izzah kan, contoh kan, saya potong. Okey nak, Tuan Izzah ambil separuh, saya ambil separuh. Saya ada RM25, Tuan Izzah ada. Mana boleh begitu? Pasal duit ni adalah sekeping kertas yang dijamin nilai dia. Nilainya dijamin oleh siapa? Nilainya dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang lockkan nilai pada sekeping kertas itu. Lepas tu adalah dia punya security features dan sebagainya kan. Adalah dekat situ kan, dia punya line, dia punya kalau letak bawah lampu tu baru nampak originality dia. Tapi sebenarnya dia hanya sekeping kertas yang bernilai mungkin 20 sen. Mungkin 30 sen kertas tersebut. So, siapa yang meletakkan nilai atas 50 itu adalah 50? Iaitu jaminan kerajaan. Dekat sini kebimbangan kita. Because why? Duit itu dijamin oleh seseorang, individu ataupun sekumpulan individu. So, di sini yang membuatkan duit kita tu tertakluk ataupun terdedah kepada kelemahan manusia. Kelemahan di mana ianya kalau disalah takbir, dia akan membuatkan nilai dia jatuh. Itu satu yang membuatkan duit kita lemah. Kerana apa? Ia dijamin oleh kerajaan. Ya, betul. Kertas ni, kalau saya ambil kertas ni, kan, kertas ini dengan kertas ini, kan, dua keping ni kan. Okey, ni kan, dua keping ni kan, kertas ni. Kerajaan jamin ini adalah mata wang RM50. Itu maksudnya. Yang ni kerajaan jamin mata wangnya RM20. Kerana apa? Mata wang RM20 itu disebut dan dijamin oleh kerajaan. Nilai dia berapa? Tak sampai RM20 pun. Nilai dia jatuh bangun kerana dijamin tersebut. Baik, jadi dekat sini kita nak buat conclusion pada rumusan yang pertama ni. Duit kita ni tuan-tuan puan tak boleh elak. Setiap tahun dia akan ada dua penyakit yang akan mendatangi dia. Tulis saya tuan-tuan puan kalau boleh Duit kita ni setiap tahun dia akan ada dua risiko yang dia akan hadapi. Yang tak boleh elak. Macam mana pun tak boleh elak. Iaitu apa dia yang pertama? Yang pertama, duit ini tidak boleh elak satu penyakit wajib setiap tahun, iaitu inflasi. Inflasi ni apa? Bolehlah rujuk pada gambar ni. Itu maksud inflasi. Iaitu, dulu dengan $5 kita boleh beli 3 biji burger. Kalau dulu lah RM5 kan. Dulu zaman sekolah, siapa dulu biasa makan burger malam-malam lapar apa semua. Pakcik nak burger satu mungkin RM1.50, mungkin RM1. Zaman tu. Tapi tidak dalam zaman sekarang. Maksudnya burger yang sama, saiz yang sama, salad yang sama, kepingan yang sama, yang dulu boleh dibeli pada nilai RM1, sekarang ni dah jadi RM3. Maksudnya apa? RM1 saya dulu, kalau saya masih pegang lagi sekarang, bukan lagi bernilai RM1, kemungkinan bernilai 30 sen. Itu kenapa? Because itu adalah penyakit yang setiap tahun duit kita akan dilanda, yang akan dijangkiti. Tak boleh elak. Bertahun-tahun. Jadi, tuan-tuan puan, itu yang pertama. Yang kedua apa dia, tuan-tuan puan? Nilai duit kita ni tak boleh lari daripada risiko foreign exchange. Kalau negara lain lebih baik, kita ambil contoh senang lah, Singapura sebagai contoh kan, yang paling dekat dengan kita. Kalau mereka lebih baik, maka nilai duit kita akan jatuh. So tak nak kita kena sama baik ataupun lebih baik daripada dia. Dari segi ekonomi lah. Dari segi gear-gear ekonomi tu, semua kita kena berada dalam keadaan yang sama paras ataupun lebih baik. Barulah mata wang kita boleh maintain. Bukannya jadi lebih baik, maksudnya kena maintain. Tapi kalau negara dia lebih baik, membuatkan ekonomi dia lebih baik, menjadikan nilai kita jadi rendah. So ini dua risiko yang kita tak boleh elak pada duit kita. Sebab itu saya cerita personal strategi saya. Ini something yang tuan-tuan boleh pertimbangkan, boleh fikirkan. Saya adalah jenis manusia yang tak suka menyimpan. Ni saya nak ulang balik ni. Saya adalah jenis manusia yang tak suka simpan duit yang banyak. Tak suka. Because saya tahu. Because yelah kita belajar, kita tengok ekonomi. Saya turunkan ni dululah supaya tuan-tuan boleh nampak dengan baik. Saya jenis manusia, kalau tuan-tuan tanya saya lah, tuan, ada pada berapa saving? Mungkin ada 30-40 ribu begitu. Sikitnya duit banyak tu je ke? Bukan, 30-40 ribu tu hanya sekadar simpanan emergency saya saja.
Kalau apa-apa jadilah, wallahualam kan, kita tak tahu. Nauzubillah min zalik, kita tak tahu. Hidup ni very fragile, very vulnerable. Kalau jadi apa-apa, saya perlukan liquid cash 30,000 contoh untuk beberapa bulan. Saya ada banyak tu. Saya tak ada macam kalau tuan-tuan nak dengar, oh ada jutawan ni 1 juta. Tak ada. Saya tak ada pun. Pasal apa? Saya manusia yang faham tentang masalah duit ni. Saya maksud manusia ialah saya belajar ekonomi, saya mengajar ekonomi dan malahan saya praktis ekonomi kan dalam bisnes dan sebagainya kan. Saya tahu duit ni kalau kita tak perasan, kita letak dia dalam saving account. Contohnya saya ada 100,000 kan. Saya duduk diam-diam dia dekat saving account saya ataupun current account saya. Tahun depan dia bukan lagi 100,000. Saya tahu tu. Dia mungkin bernilai 95,000. Kalau 5% dia punya apa nama ni, dia punya inflasi, penurunan inflasi itu menyebabkan nilai duit saya jatuh 90,000. Kalau dibiarkan begitu, so lama-lama dia akan jatuh lah. So saya ingat, happy aku ada 100,000. Selepas 10 tahun, punya 100,000 tu bernilai kemungkinan masa tu 50,000 sahaja. Barang yang boleh dibeli waktu itu hanya 50,000 sahaja. Saya tertarik sangat, macam Tuan Amir selalu share dalam Facebook dia kan. Dia pergi shopping komplek, dia pergi kat shopping mall, apa sama nama ni, pasar raya, dia ambil gambar rak tersebut kan. Dulu boleh main ambil je barang masuk dalam troli, tapi sekarang tak boleh. Dah boleh kena teliti dah kena tengok berapa harga sebagainya. Kenapa tuan-tuan puan? Because why? Itu adalah penyakit yang jatuh pada duit. Tak boleh tidak kan? Macam kita sebagai manusia tak boleh elak yang kita akan makin tua, yang kita akan ada penyakit-penyakit tua yang akan singgah kat kita. Macam itulah. Tak boleh elak kan, nak buat macam mana? Itu hukum alam. Sama juga hukum alam kepada duit. Setiap tahun dua risiko ni dia tak boleh elak. Apa dia? Inflasi, dan juga yang kedua apa yang dinamakan sebagai foreign exchange. Baik. Okey, itu yang pertama. Baik. Yang kedua tuan-tuan, rumusan saya kedua. Okey, settle Okey, so apa strategi dia? Strategi dia panjang, nanti saya ceritakan dalam live ataupun seminar kita yang lain. Okey, baik. Yang kedua tuan-tuan, apa rumusan yang kedua yang saya dapat adalah Mat Kilau dia berjaya untuk membangkitkan benda ni. Kalau tengok filem Mat Kilau tu, dia berkait rapat dengan apa yang dinamakan sebagai emosi pahlawan. Emosi kebangkitan. Sangat-sangat penting. Apabila seorang manusia itu nak berubah, apabila manusia itu ingin bergerak ataupun ingin melakukan sesuatu, nak tak nak dia kena ada lonjakan emosi. Nak tak nak dia kena ada lonjakan emosi. Kalau tak ada lonjakan emosi, memang susah untuk dia berubah. Dia akan berada pada keadaan yang sama. So kalau tuan-tuan puan pergi, contoh saya lah, saya tengok dalam wayang masa tu, dalam panggung masa tu, saya tengok ada muka geram, ada muka garang, ada malahan yang menangis pun ada. Saya kata wow, saya kata filem ini berjaya untuk bangkitkan pahlawan dalam diri orang-orang yang hadir tu. Because why? Dia berjaya menyentuh emosi. Kenapa emosi penting tuan-tuan puan? Bila kita nak buat sesuatu, saya garang, saya tengah geram nak buat bisnes, saya hari ni hilang habis negatif, saya semangat untuk buat positif, saya semangat nak belajar sesuatu. Kenapa semangat ni datang? Kerana apa yang berlaku telah berjaya mencetuskan emosi dia. Tiba-tiba ramai. Saya perasan ada yang datang menonton pakai tanjak, malahan yang dalam masa tu saya tak perasan lah. Dalam kalau kita tengok Facebook, Instagram apa semua, ada tu yang siap pakai satu suit baju pahlawan Melayu. Saya kata wow, ini bagus. So maksudnya apa? Langkah pertama yang diperlukan untuk progres, untuk berjaya telah berjaya. Apa dia? Dia telah membangkitkan emosi. Emosi apa? Macam-macam lah. Ada yang semua tiba-tiba keluar tu jadi garang, jadi geram nak berjaya kan. Jadi macam, okey, aku takkan lepaskan hak aku sebagai orang Melayu di atas tanah Melayu. Itu antara sumpahan-sumpahan yang berlaku lah kan. Saya rasa lah dalam perasaan masing-masing. So bagus. Kerana manusia ni tuan-tuan puan, dia ada 3 komponen penting. Yang ni saya nak tulis lah. Iaitu kita dalam badan kita ni ada 3 komponen penting. Apa dia? EQ, IQ dan juga SQ. Okay, emotional quotient, spiritual quotient, intellectual quotient. 3 ni. So apa-apa nak buat tuan-tuan puan, sekiranya tuan-tuan puan ingin jadi lebih baik, sehingga tuan-tuan puan ingin melakukan sesuatu, kalau kata contoh ramai sini ejen hartanah nak naikkan semangat sebagai ejen hartanah, tuan-tuan puan jangan bimbang sangat pasal IQ. IQ ni maksudnya apa? Benda nak kena tahulah, nak kena belajar kan. Jangan bimbang sangat, bukan tak bimbang langsung. Jangan bimbang sangat. Tapi dalam keadaan itu tuan-tuan puan kena bimbang apa? Tak ada emosi yang menggerakkan keinginan nak buat.
Kalau saya tanya tuan-tuan puan, kenapa tuan-tuan puan nak berjaya? Oh man, keluarga saya susah lah sekarang man. Saya tengok mak saya pergi beratur kat hospital kerajaan kan. Setengah hari beratur je. Petang sampai-sampai doktor tak ada. Aduh, balik kita orang. Apa tak? Emosi tersebut membuatkan dia rasa macam, aku kena berjaya lah. Aku kena banyak duit lah. Nak bawa mak aku pergi hospital swasta. So dekat situ yang menjadikan emosi tu penting. Bagaimana nak buat, jangan risau. Benda tu dah jadi senang. Because why? Dia punya emosi, lonjakan, gelegaknya emosi tersebut telah berjaya membuatkan dia jadi garang, geram, marah untuk buat sesuatu. Itu maksudnya emosi itulah. And last kali tuan-tuan puan, iaitu pada saya lah sebagai seorang ejen hartanah. Ni rumusan saya yang ketiga. Sebagai seorang ejen hartanah, sebagai seorang pengurus agensi hartanah dan sebagai seorang pelabur hartanah. Pada saya tuan-tuan puan, filem itu telah berjaya untuk melonjakkan semangat perjuangan kami dalam bidang ni. Bidang apa? Bidang hartanah. Betul, dalam filem tersebut menceritakan tentang laungan-laungan tentang ini tanah Melayu. Orang British datang untuk ambil hasil bumi orang Melayu. Kami tak nak jadi pendatang, kami tak nak jadi merempat di tanah kami sendiri. Faham tak kan? So antaranya tuan-tuan puan, rumusan yang saya personally buat adalah perjuangan saya untuk ramai orang jadi ejen hartanah, ramai orang jadi pelabur, ramai orang memiliki rumah lagi menggelegak. Macam itulah nak bagi tahu kan. Dia jadi semangat tiba macam, terus telefon Tuan Muaz, kata, Muaz jom kita semangatkan, kita buat lagi program-program kesedaran orang Melayu terhadap hartanah. Kita tak boleh nak menjerit, melaungkan kata ini tanah Melayu, ini orang kita punya, ini orang Melayu punya. Macam itulah kita duk menjerit-jerit kan. Tapi dalam keadaan pemilikan kita masih lagi rendah. Itu tak kena lah, tak matching lah, tak guna pun. Kita ramai-ramai buat spanduk apa semua. Ini jangan tamak, jangan ambil semua. Ini orang Melayu punya, kata kita lah. Tapi kita tak berusaha ke arah pemilikan tersebut. So somehow saya pun sebab jugalah tengok filem tu kan. Saya jadi macam, yelah sebagai orang Melayu kita kena ada perjuangan tersebut. Alright, okay. So dengan itu tuan-tuan puan, selesailah 3 rumusan dan saya harap tuan-tuan puan belajar sesuatu daripada 3 rumusan tersebut. Kalau tuan-tuan puan telah belajar sesuatu pagi ini dengan 3 rumusan tersebut, sila tekan nombor 3 tuan-tuan. Sila tekan nombor 3 boleh tak? Okey, untuk menunjukkan dan menutup sharing kita pada hari ini. Saya cuba maintain lah tuan-tuan 15 ke 20 minit sharing lah. Tadi kita start agak lambat dalam 95 minit. So dalam 25 minit insya-Allah. Gitulah, hari-hari kita ada something yang kita nak share pagi ni kan. Satu hari kan kita tak tahu tuan-tuan puan, adakah kita boleh hidup sampai petang. Wallahualam. At least pagi ni kita start dengan sedikit perkongsian. Adalah majlis ilmu yang tadi pun ada tekan button share dan sebagainya. So ramai-ramai kita dapat satu suasana kebaikan bersama insya-Allah. Baik. So dengan itu tuan-tuan puan, all the best. Take care. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.